Okey. Alright, sekarang saya akan tunjukkan sekiranya soalan berbentuk objektif. Okey, semua lihat dahulu. Soalan berbentuk objektif, bagaimana cara teknik menjawab soalan objektif. Okey, ini adalah contoh kertas jawapan anda. Okey, kiranya anda lihat di sini, ini adalah kertas contoh berkemungkinan kertas jawapan anda untuk objektif. Okey, untuk kertas objektif hanya ada 15 soalan sahaja. Okay. Right, so untuk kertas objektif, kita anda lihat di sini, hanya ada 15 soalan saja. Cuma saya nak tunjukkan contoh bagaimana cara menjawab walaupun anda rasa mudah. Okay, first, perkara yang paling penting di dalam untuk menjawab kertas soalan ASK, baca arahan. Nampak mudah, tetapi anda perlu baca arahan dahulu. Okey, mengapa saya mengatakan demikian? Alright, kerana sekiranya seperti mana kita katakan, ASK adalah pengatur cara, perlu memahami sesuatu arahan untuk membina sesuatu segmen kod ataupun pengatur cara kan, aplikasi. So kita kena tahulah kaedah-kaedah yang betul. So macam tu juga kita kena faham arahan yang diberi oleh soalan. Okey, sekiranya soalan di dalam sekiranya soalan membina anda hitamkan jawapan seperti ini, maka anda perlu hitamkan. Right? Dengar saya cakap. Sekiranya arahan untuk kertas jawapan objektif meminta anda hitamkan bulatan, so anda perlukan hitam betul-betul. Sekiranya anda hanya tanda pangkah atau slash ataupun bulat pada jawapan tersebut, penanda berhak untuk tidak menanda kertas anda. Okey, sebab tu saya kata anda kena faham arahan betul-betul. Soalan pada bahagian objektif minta anda buat apa. Sekiranya hitamkan, hitamkan. Sekiranya bulatkan, bulatkan. Sekiranya anda perlu maksudnya jangan melakukan kesilapan yang tidak sepatutnya. Hitamkan tapi anda hanya tanda slash, salah. Okey, berhak cikgu boleh tidak menanda kertas anda. Okey, tetapi hati-hati untuk kertas objektif. Sekiranya jawapan anda ingin tukar, padam dengan bersih. Sekiranya kemungkinan A, awak dah tanda, awak padam nak jawab C. Contoh anda tidak tanda dengan bersih, walaupun anda kata cikgu saya jawab C, cikgu tak nampak masa padam. Salah. Nampak mudah tetapi salah. Okay. Alright. 6 people is okay. So 6 people sahaja yang saya bagi markah kehadiran. Okay. Alright. So seterusnya, ini kata objektif. Simple kata objektif sangat mudah. Okay, cuma saya nak tekankan pada kertas bahagian B. Okay, sebab apa saya katakan bahagian B ni sangat penting. Okay, bahagian B nampak mudah tetapi sedikit kita kata apa? Sedikit strict sikit. Okay. Alright, so saya pakai ada pelajar yang dah siap. Okay, tak apa. Yang tak siap tu pun tak apa. Cuma saya nanti tapi pas sepatutnya. Okay. Alright, bentar saya tunjuk soalan pelajar yang dah siap. Sekejap boleh nampak tak jawapan? Oh, ni.
Okey. So saya gunakan pelajar yang dah jawab soalan. Okey, ini contohnya. Saya harap anda boleh lihat Ini contoh pelajar yang jawab soalan semalam. Okey. So untuk soalan pertama, okey, adalah berkaitan teknik-teknik yang telah dipelajari semasa tingkatan 1 dan juga fasa analisis yang kita belajar tingkatan 3 bab 1. Okey, so anda lihat soalan pertama. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang digunakan. Okey, jawapannya leraian. Okey. Alright, jawapan leraian boleh diterima. Alright, kalau anda tulis teknik leraian, betul. Tetapi anda letak leraian saja pun betul. Mengapa? Kerana pada soalan ini dinyatakan telah diberitahu teknik. Okey, telah diberitahu teknik. So, sekiranya pada keyword soalan tersebut telah ada keywordnya teknik, maka jawapan anda tidak perlu ada perkataan teknik. Okey, so hati-hati. Alright, kalau you nak letak teknik, boleh diterima juga. So, jangan risau. Okey, alright. Seterusnya untuk suatu B. Nyatakan X dan juga nyatakan Y. Okey, untuk soalan ini, tolong untuk bahagian B, ingat untuk bahagian B, penanda akan menanda perkataan pertama yang nampak. Perkataan pertama yang penanda lihat. Okey, misalnya apa yang diberikan oleh pelajar ini adalah X adalah jejari, X juga adalah pi. Okey, jawapan yang betul adalah jejari. Anda nampak ni jejari. Pada bahagian ini anda dapat 1 markah. Tetapi disebabkan pelajar letak pi di belakang, boleh kena tolak 1 markah. Sebab apa yang saya kata demikian? Awak nampak jawab pemarkahan di sini hanya 2 markah. Bermaksud X 1 markah, Y 1 markah. Anda dah dapat markah jejari 1 markah. Tetapi bila anda beri jawapan yang tidak relevan, sebab anda tahu input. Adakah pi perlu dimasukkan pada ruangan input? Tidak. Pi adalah pemalan. Pengatur cara yang menetapkan perkara tersebut. Maka pi tidak sepatutnya pada bahagian X. Hanya jawapan jejari saja. So nampak? Kalau you letak mungkin yang luas, tidak berkaitan, tidak logik. Anda dah dapat 1 markah tetapi boleh ditolak 1 markah. Itu adalah untuk bahagian B so tolong hati-hati. Jangan letak sebarangan jawapan. Boleh tolak markah anda. Alright, untuk Y, jawapannya pastikan perlu ada kira. Sebab kita nak tahu apa benda yang awak kira kan. Awak tidak boleh terus tulis formula kerana biasanya kita akan panggil form boleh ubah tu semula. Kira sama dengan pi, betul. Darab jejari, darab jejari. Darab 2. Kenapa pelajar buat demikian? Seperti ini. J power of 2. Betul. Betul Alright. Okay. Sekiranya anda jawab X sebagai J ataupun R. Di dalam matematik, saya tahu J adalah jejari, R adalah radius. Betul? Tetapi tidak boleh diterima di dalam jawapan ini kerana jawapan tidak jelas. So tolong hati-hati. Walaupun saya tahu J dengan R itu adalah jejari ataupun radius. Alright, so tolong berhati-hati apabila kita menjawab bahagian B. Memang nampak mudah. Right? Okay. So kita teruskan dengan soalan yang lain. Okay. Jawapan nombor 2. Plain text, ciphertext. Jawapannya penyulitannya sulit. 1 markah, 1 markah. Okay, tetapi bagaimana kalau anda menjawab encryption, decryption? Okay,
Anda menjawab encryption, decryption. Betul juga. Mengapa saya kata sedemikian? Kerana jawapan tersebut ada di dalam buku teks. Okey, jawapan tersebut ada di dalam buku teks anda. Maka encryption, decryption betul. Alright. Namun, ada je namun kan. Kalau untuk ASK ni memang ada namun. Okey. Tetapi sekiranya anda memberi, mungkin anda tersalah menulis jawapan. Tiba-tiba patutnya penyulitan anda tulis menyulitkan. Ataupun decryption, tiba-tiba anda tulis decryption. Salah. Alright, mengapa? Kerana jawapan tersebut mengandungi maksud yang lain. Alright, kenapa? Menyulitkan. Alright, contoh. Awak menyulitkan saya untuk menanda kertas anda. Anda penyulitan saya. Sama tak maksud? Tak sama, betul? Apabila tidak sama maksud dan membawa maksud lain, tidak boleh diterima. Okey. Cikgu tiba-tiba cikgu sebenarnya awak kononnya merayu nak markah. Tulis decryption tak boleh. Tak boleh tak sengaja. Die di hadapan ini adalah bermaksud mati. Kita tengok walaupun sedikit tulisan kita akan lihat kedua-dua ini tidak dapat markah. Berhati-hati menulis jawapan. Pastikan ejaan tu betul dan tidak berbawa maksud yang lain. Okey. Seterusnya, ini paling mudah. Paling mudah jawapan. Senang je soalan ni sebenarnya tau. Okey, soalan ni sangat mudah. Alright. Soalan ini adalah kereta buatan Malaysia. Nyatakan kesamaan. Apa persamaan di antara kedua-dua ini? Okey, jawapan yang dia berikan. Kereta buatan Malaysia. Kereta 3 tempat duduk. Aku salah tulis dia. Okay. Alright, jawapan pertama. Salah. Kereta buatan Malaysia. Salah ya? Nak awak rasa senang? Senang je ni dah bagi pada jawapan iaitu di sini. Betul? Kat sini kan? Ingat. Untuk bahagian B tidak semudah yang disangka. Anda tidak boleh ambil jawapan yang ada pada soalan. Okay. Nyatakan ciri kesamaan kereta itu kereta buatan Malaysia sebab awak ambil daripada sini. Salah. So this one tak dapat markah, kosong. Kereta 3 tempat duduk. Salah. Mana ada kereta 3 tempat duduk? Awak hanya tulis kereta yang mempunyai tempat duduk. Cukup. Mempunyai tempat duduk. Dah tak payah bagi tahu 3 ke 5 ke 4, 10, 7 semua tak payah. Okey, hanya mention mempunyai tempat duduk. Apa lagi persamaan yang ada? Banyak. Semua kereta ada sebenarnya tetapi anda tidak boleh ambil jawapan pada soalan. Anda boleh mengatakan mempunyai 4 tayar, mempunyai steering, mempunyai jenis sisi, mempunyai roda. Roda dengan tayar berbeza sebab roda adalah wheel, tayar adalah tire dalam bahasa Inggeris. So, kalau anda nak tulis roda dan tayar, boleh. Alright, anda nak tulis kat sini mempunyai 4 roda, mempunyai 4 tayar. Boleh, siapa tak boleh. Okay. Alright, apa lagi yang awak rasa boleh tulis daripada maklumat di atas? Mempunyai tingkap, awak tulislah apa yang ada dalam kereta. Okay. Mempunyai dashboard. Ada ke kereta tak ada dashboard? Ada kan. Mempunyai enjin. Boleh. Tulis je. Kan? Alright. Kalau awak nak kaitkan warna. Warna asas. Boleh. Itu jawapan yang lain sedikit. Kedua-duanya warna asas. Warna asas apa? Merah, biru, kuning. Dah. Boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh. Warna asas. Ambil yang ada, tak apa. Tak boleh ambil yang sama. Okey. Yang itu kena faham. Mempunyai warna. Tak boleh.
Sebab warna, kenapa ya? Awak ambil perkataan yang ada kat sini. Warna, tak boleh. Warna apa? Warna asas kalau anda rasa. Kalau kita kata ada certain warna kita panggil warna panas, warna sejuk. Itu boleh. Kalau you kata mempunyai warna, salah. Tak boleh. Tingkap, boleh. Okey. Tingkap. Pintu. Mana ada kereta tak ada pintu? Melainkan pintu kereta dia kena langgar je. Kan? Semua ada, boleh. Yang pasti jangan ambil yang ada dalam jawapan. Okey? Alright, nombor 4. Okey, menunjukkan properties pada kapal layar. Okey, jawapan dia yang diberikan. Yang ni senang, ambil je daripada gambar. Macam mana nak tahu gambar tersebut format apa? Mungkin tak berapa jelas. Ada tak gambar? Bitmap. Anda nak tulis bitmap sahaja. Contoh kat sini tak ada. Anda nak jawab bitmap sahaja. Boleh? Dibenarkan. Cikgu, saya nak jawab BMP saja. Saya tak nak habiskan masa saya. Saya nak jawab BMP. Tak boleh. Kalau you nak jawab BMP sahaja, pastikan ada dot. Extensionnya adalah dot. Kalau jawab macam Boshi ni, okay. Jawab macam Boshi ni, sebenarnya boleh. Tapi, bukan boleh. Saya tak galak-galak ada dua jawapan macam ni. Satu je sebab awak dah membazir masa. Okey, anda dah membazirkan. Alright. So, tak perlu membuang masa anda. Alright. Kalau nak jawab BMP, pastikan ada dot. Tak ada dot, salah. Okey. Soalan seterusnya, kedalaman warna. Anda boleh lihat pada jawapan. Jawapannya, big depth ni adalah kedalaman warna 24. Cuma yang ini. Kedalaman warna ada unit. Sekiranya soalan tidak memaklumkan anda unit apa, jawapan anda perlu letak unit. Jawapan perlu letak unit. Sekiranya soalan seperti soalan ketiga, part 3 Roman ni ada unit, soalan dah ada unit megabyte. Okay, kalau anda terlupa letak unit, masih betul. Masih betul. Yang ini tak ada unit pada soalan, maka perlu letak unit. Tetapi this one dah ada unit, tak letak pun tak apa. Okay, itu beza dia. So berhati-hati lihat soalan. Okey. Yang seterusnya soalan nombor 5. Jawapannya kaedah pengumpulan 4 digit. Tak payah nombor penduaan ni, tak payah. Tak perlu. Right. Ataupun kaedah pengiraan jawapannya. Okay. Alright, seterusnya. Jawapan yang ini. Alright, Raja menunjukkan dan hitungkan bla 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 semua kan. Okay. Jawapan ini jumlah piksel dia nak. Jawapan anda tidak ada piksel. Betul. Tapi pastikan nilai ni betul lah juga. Alright. Pengiraan perlu tunjukkan. This one. Ingat bila lihat satu markah, anda jangan ingat perlu letak jawapan saja. Tidak. Kesemua ini sehingga jawapan satu markah. Itu yang berbeza macam matematik dengan ASA. Kesemua daripada perkataan ini sehingga jawapan ini satu markah. Okey. Yang ini pun 2 markah. Sini lain. 1 markah di sini, 1 markah di sini. Dia bergantung kepada skema jawapan. Skema jawapan kata semua dia nak. Letaklah semua. Alright. Okay, seterusnya saiz bagi imej skala berwarna. Okay. This one 1 piksel bersamaan 3 byte. Kenapa 3 byte? Rujuk buku teks anda. Buku teks tingkatan 1, muka surat 61. Okey. Untuk yang ini tidak memberitahu unitnya, betul? Saiz bagi imej. Dia tidak bagi tahu unit.
maka jawapan perlu ada unit. Dan kesemua ini ada markah. Walaupun satu markah je kan? Sebenarnya sini sebenarnya 2 markah. Okay, sini 2 markah. Kalau you tengok nanti, sini 2 markah. Saya tersalah tulis. Okay. Alright. Seterusnya. Soalan nombor 7 Maklumat berikut adalah atribut bagi image. Anda jawab perlu. Okey, kalau yang dah ada jawapan seperti ini, tiba-tiba anda jawab resolution. Salah. Cikgu, resolution kan sama dengan resolusi. Salah. Kenapa yang saya kata? Sebab jawapan dah ada kat atas. Tiba-tiba anda tulis resolution. Salah. Sebab jawapan dah diberikan kepada anda. Kedalaman bit warna. Anda tulis kedalaman warna. Salah. Cikgu, saya nak cepat. Saya tinggal. Tak. Salah. Itu yang straight sikit dalam bahagian B punya cara jawab soalan. Okay, cara jualan soalan untuk bahagian B sangat straight. Okay, bukan main-main lah untuk soalan bahagian B ni. Okay, alright. Kemudian dimensi, jangan jawab dimension. Pixel awak tulis bahasa Inggeris tak boleh. Semua lihat pada jawapan. Okay, nombor 8. Jadual 1 hitungkan nilai kod ASCIR bagi aksara 9. Okey, untuk hitung ini anda buat nilai penambahan seperti ini. Ambil nombor 2, ambil nombor 7. Nombor perduaan anda tambahkan, anda dapat jawapan. Sini 1 markah, sini 1 markah. Cikgu, saya tak buat macam ni. Saya nak list down semua. Boleh. Boleh. Tak salah. Okey, tidak anda tak nak buat sebab takut salah kita. Okey. Dan listkan sampai 8. Okey, boleh. Yang 9 tu jawapan anda. Boleh. Siapa cakap tak boleh? Boleh. Okay, tapi semua sampai 8 tu 1 markah. Jawapan anda untuk yang ke-9 tu 1 markah, 2 markah. Okay. Alright. Seterusnya. Sebab tu saya kata, you kalau tak cuba jawab ataupun you tak datang hari ni, tiba-tiba ada exam, menangis you all kan. Tak tahu, jangan pelik kalau tiba-tiba banyak hilang markah. Okay, kena dengar video ni. Alright, seterusnya ukuran data. Maklumat berikut adalah ukuran data bagi image A. This one bilangan pixel. Anda tak tulis pixel tak apa. Tetapi pengiraan semua kena tunjuk. 124 kali 2 kali 124 kali 2 bersamaan. Jawapan ni salah. Salah. Perlu dapatkan yang baru. Pelajar ni tertinggal darab ni. Okay. Alright. Untuk yang ini, catat adik. Untuk catat adik, anda kena hati-hati lihat soalan tersebut untuk mengenal pasti betul ke salah jawapan anda. Okey. Soalan ini perlu kenal pasti jenis struktur kawalan yang digunakan. Okey, jawapan diberi pilihan tunggal. Okey, ingat pilihan tunggal macam mana pun bahagian. Kalau awak rasa pilihan-pilihan tu, pastikan catat alih tersebut mesti ada bentuk diamond. Ingat, mesti ada bentuk diamond. Okey, struktur kawalan pilihan tunggal. Salah jawapan ni. Pilihan tunggal ataupun pilihan lain. Pelbagai pilihan ke, pilihan bersarang ke, dui pilihan. Ada pilihan dia mesti dalam gambar ni mesti ada diamond. Dalam gambar ini tidak ada diamond, maka jawapannya bukan pilihan tunggal. Awak cari jawapan. Tetapi sekiranya anda tak tulis struktur kawalan ini, boleh. Kenapa? Pada soalan telah dinyatakan struktur kawalan. Tetapi saya galakkan anda tulis. Right, ingat. Kalau you nak letak contohnya jawapan pilihan tunggal. Betul. Sebab soalan dah ada struktur kawalan.
Okey. Nyatakan dua jenis struktur kawalan lain. Anda tak tulis ini. Boleh? Anda nak letak dua pilihan dan pelbagai pilihan. Boleh. Pilihan bersarang, tak nak letak struktur kawalan. Boleh. Sebab soalan dah ada dah struktur kawalan. Kita nak jimat masa kan 2 jam nak jawab semua soalan. Bukan senang Alright. Seterusnya A, B, C, D semuanya lawakah E, A, F, B jawapannya this one betul lah. Okey, ingat kalau di sini ini nampak mudah tapi awak mungkin buat salah. Kalau di sini A huruf besar, jawapan awak A huruf kecil, salah. Oh, dahsyat cikgu jawapan dia susahnya. Memang itulah format dia. Ini huruf kecil tapi jawapan huruf besar, salah. Itu cara penandaan PT3. Okey, this one nombor 12. Ada yang tanya, cikgu macam mana nak jawab soalan nombor 12? Soalan nombor 12, cara jawabnya macam ni. Anda lihat kat sini berapa markah? Bermaksud pada ruang jawapan ni, letak 2 sahaja jawapan. Jangan suka-suka letak semua jawapan. Okay, alright, contoh saya tunjuk Awak nak hentam, cikgu saya tak tahu, saya hentam saja. Saya nak letak semua sebab saya tak tahu jawapan. Okay. Cara tanda kat sini awak dapat 1 markah. Sini pun 1 markah. Sini tolak 1 markah. Sini tolak 1 markah. Maka berapa markah yang anda dapat? 0. Okay, 0. Okay, so tolong hati-hati tolong hati-hati. Jangan suka hati nak jawab soalan. Tetapi kalau anda jawab 2, contoh sini anda tak jawab. Kat sini pun anda tak jawab lah. Anda jawab bahagian nombor 1 dengan 2 ni jawapan anda. So sini 1, sini 0. Tak ada tolak markah sebab 2 jawapan anda bagi. Contoh ni tak ada kan. Sini 1, sini 0. 1 markah. Tapi tiba-tiba anda, this one kan. This one contoh. Anda bagi 3 jawapan. 1 markah, 1 markah, 2 markah, tolak 1. So berapa markah anda dapat? 1 sahaja. Bagian ni. So hati-hati untuk mengenal pasti markah anda, tolonglah lihat markah. Jangan hentam. Saya nak hentam. Tak boleh. Okay, so semalam soalan tak habis Sebenarnya memang sampai soalan nombor 12 saya sempat bincangkan. Okay, so untuk soalan lain, kita akan sambung minggu depan. Saya nak tengok sebenarnya macam mana cara anda jawab. So gunakan maklumat yang saya telah berikan. Selesaikan jawab soalan yang diberi. Okay. Cikgu, soalan low-flow. Ada? Tak ada ralat langsung. Ada ralat? Okay, salah jujukan. Oh tadi yang jawapan struktur kawalan yang lain tu jujukan. Boleh. Oh yang tadi jawapannya, yes. Itulah jawapannya. Anda nak jawab jujukan saja, boleh. Sebab keyword struktur kawalan tu telah ada pada soalan. Memang itu prosesnya. Sebab tu saya kata yang itu saya kena terangkan juga bagaimana cara pengiraannya. Okey, cari. So saya bagi tempoh esok. Kita akan bincangkan soalan seterusnya, jawapan yang lain minggu hadapan dan cara format menjawab soalan. Okey, so sehingga berjumpa lagi, pastikan selesai. Tetapi tolong hari ni saya tidak boleh ambil attendance anda. Tulis nama penuh anda pada ruangan chat. Ataupun tulis ruangan anda pada ruangan setting, nama anda cikgu saya hadir hari ni. Ivan Liu, contoh Ivan buat Ivan Liu. Tulis nama anda. Okey, tulis nama anda. Alright, sebab saya akan lihat pada ruangan chat. Saya punya kedatangan
tidak boleh proses anda punya dagangan.